Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma arhamna bi tarkil ma'asi abadan ma abqaitana warhamna an takallafa ma la ya'nina warzuqna husnan nazar fi ma yurdika anna birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan inayah yang dapat sama-sama sekali lagi kita bertemu. Yang mana saya ingatkan minggu lepas tu jadual saya, rupanya minggu lepas tu untuk ada kekosongan. Jadi Imam pun dah beritahu ni jadual saya sebenar. Sepatut sebulan sekali je. Jadi Alhamdulillah pagi ni, kalau biasanya kalau saya panggil untuk orang panggil temu duga imam-imam ni, di antara surah yang saya suruh baca adalah surah Dhabha. Surah yang WhatsApp ni sebagaimana yang dibaca oleh imam pada rakaat kedua subuh tadi. Kalau kita nak tahu, sebab saya orang pekoh ni, lagu itulah perangai kan. Saya tengok daripada hujung kaki ke hujung rambut. Kalau imam boleh baca surah Dhabha tu dengan baik, maka imam tu dapat menguasai ilmu tajwid dengan baik. Jadi Alhamdulillah, saya rasa bukan rasa apa, tak rasa bangga dengan imam subuh tadi sebutan dan juga baca surah Ad-Dhabha ni, sebab surah Ad-Dhabha ni surah ujian yang di dalamnya kalau ilmu tajwid dia ada belaka, dia ada qalqalahnya, dia ada apa nama ni, cukup lengkap di dalam surah tersebut. Sebab tu menjadi surah ujian untuk imam-imam. Jadi imam pagi ni dapat baca dengan sangat baik, sebutannya sangat jelas. Saya tabik spring lah untuk masjid ni. Jadi kalau boleh kita nak imam-imam seperti ini untuk masjid-masjid lain juga insya-Allah. Pada sebelum ni kita berhenti pada 29 hari bulan 5 baru ni menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu kepada para malaikat bahawa Allah Subhanahu wa taala nak lantik Adam alaihissalam sebagai khalifah di atas muka bumi. Sebagaimana disebut fi hadhil marhalati min khalqil Adam marhalat taswiyati jasadan wa taswiru timsalan mujassama akhbarul malaika in iradatihi fi ja'li hadal makhluq khalifah fil ardi. Allah Subhanahu wa taala telah istihar kepada para malaikat, wahai para malaikat dan seluruh makhluk-makhluk di bumi, makhluk-makhluk di langit, sesungguhnya aku akan jadikan Adam alaihissalam ini sebagai khalifah, sebagai pemimpin di atas muka bumi. Maka tertanyalah pada malaikat. Dia kata, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya Allah, ya Tuhan kami, betul ke tak ni kamu nak jadikan Adam alaihissalam ni sebagai khalifah di atas muka bumi? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Sedangkan kamu tahu bahawa sikap-sifat manusia ini yang mana mereka suka melakukan kerosakan dan juga suka menumpah darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nusqaddisu lak. Sedangkan kami ini makhluk kamu yang sentiasa bertasbih memujimu ya Allah pun tak mampu untuk nak jadi khalifah di atas muka bumi. Qala inni, maka Tuhan jawab, dia kata inni a'lamu ma la ta'lamun. Maka Allah kata, wahai malaikat, sesungguhnya aku tahu gapo yang aku buat. Akhbarallahu malaikatahu annahu sayaj'alu khalafil ardi wa hadzal qaumi lahu min ba'd ikhbal i'lam la min bab istisyarah wal hiwar kama qad yazunnu ba'dhum. Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada makhluk-makhluk di langit ketika itu bukan tujuan nak tanya pandangan mereka, tapi semata-mata Allah beritahu nak maklumkan sahaja bahawa mereka ni kena tahu bahawa khalifah yang akan dilantik di atas muka bumi pada masa akan datang adalah manusia, iaitu Adam alaihissalam. Sebab kita ni kadang-kadang kita bercakap dengan manusia, tuan-tuan, ada dua jenis. Macam contohnya suami kita. Kita tahu dah kita ni tak suka suami kita beli motor. Sebab motor ni kalau orang langgar dia pun dia terbalik, dia langgar orang pun dia terbalik. Jadi kita bimbang, banyak kau naik motor ni risiko dia tinggi. Jadi kita suami ni kita bos. Kita pun beli motor, tahu dah isteri kita tak suka. Tapi kita beli motor bukan setakat beli motor kecil, kita beli motor hak besar tu. Tunjuk daripada isteri yang abang dah beli dah motor ni.
40,000 harganya. Maka isteri pun tanya kita, bang, abang ni beritahu saya ni sebagai maklum ke ataupun nak minta izin? Minta izin confirm dah sebab motor dah beli dah. Nah, maknanya dia maklum. Begitu juga ayat ini menunjukkan bahawa Allah sebut kepada malaikat tu bukan nak tanya malaikat setuju ke tak, tapi Allah nak maklum kepada malaikat bahawa Allah telah buat keputusan untuk jadikan malaikat di atas muka bumi. Jadi malaikat pun dengan seri terkejut. Apabila terkejut pada malaikat ni, orientalis telah mentafsirkan bahawa malaikat ni seolah-olah orang kata macam dia ni nak lawan Allah. Ya Allah, mu tahu dah bahawa malaikat ni kerja dia merusakkan atas muka dunia, sedangkan mu nak jadikan juga dia sebagai pemimpin. Silap. Persoalan malaikat ini bukannya dia nak ingkar pada perintah Allah, sebab soalan di dalam Al-Quran ni terkandung dua. Satu dia panggil soal istifham, yang kedua dia panggil istingkari. Istifham ni memang nak tahu betul, dan yang kedua ni soalan ni adalah untuk melekeh-lekehkan. Contohnya kita kata, saya balik ke Kelantan, biasa orang balik Kelantan ni daripada Sepang sampai ke Macang, paling-paling cepat pun sekitar 5 jam atau 5 jam setengah, paling cepat. Kalau tidak kan, kalau musim jam 15 jam normal. Tiba-tiba kita sampai di rumah, kita beritahu ke orang kampung, saya balik daripada Sepang sampai ke Macang, betul-betul sampai tangga rumah mak saya tu 2 jam je. Jadi tak pernah orang buat. Orang kampung tanya, betul tak mu ni? Makna soalan yang ditanya tu bukan soalan nak tahu, tapi macam orang kata tak percaya benda tu betul dilakukan dalam tempoh 2 jam. Maka orientalis mengatakan persoalan malaikat ni seolah-olah dia menafikan kuasa Allah. Tidak. Malaikat ni bukan tanya kerana menafikan kuasa Allah, tapi dia nak tahu ada ke tak perancangan Allah. Lebih daripada itu, yang mana Allah dah maklumkan bahawa sifat manusia ini adalah sifat yang suka buat huru-hara di atas muka dunia. Dan malaikat ketika itu bukannya mempersoalkan, tetapi ijtihad dia, pandangan dia, firasat dia, seolah-olah manusia ni tak mampu nak jadi khalifah di atas muka dunia. Maka Allah kata, inni a'lamu ma la ta'lamu. Wahai malaikat, bahasa kita kata, dialah kamu, aku lebih tahu gapo aku buat. Katanya Allah Subhanahu wa taala. Maknanya di dalam ayat ini ada Allah Subhanahu wa taala nak tunjuk pada para malaikat, wahai malaikat, walaupun mung kata manusia ini sifatnya berlagu, sifat tak elok, suka buat huru-hara, nanti aku bukti kepada kamu bahawa manusia ini akan jadi lebih baik, bahkan lebih baik daripada kamu. Katanya Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain, insya-Allah nanti saya sebut nanti. Walaqad alimal malaika ba'da dzalika ma ikhtifa'an fil ardi indama 'allama Allahul asma' akullaha. Maka Allah Subhanahu wa taala tahu dah malaikat ni dia rasa bimbang, takut mana manusia ni tak mampu nak jadi khalifah di atas muka bumi. Maka Allah kata, wa 'allama adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaika faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala tengok kepada malaikat, dia rusing, malaikat dia rusing, adakah Adam ni dan juga manusia ni mampu untuk mimpin dunia atau tidak? Maka Allah wa 'allama adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaika faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Maka Allah ajar kepada manusia Nabi Adam ni satu persatu tu nama dia gapo ni, tempat dia gapo ni, gapo ni, gapo ni, gapo ni, gapo. Allah ajar pada Adam alaihissalam satu persatu. Sebagaimana kita ajar kepada anak kecil, bayi kita. Ni nama dia gapo, ni nama dia handset, ni nama dia gapo, nama dia botol. Anak kita kecil tak tahu gapo. Tapi kalau kita tu ajar. Nah, kalau ajar benda yang baik, anak itu kita akan sebut yang baik. Kalau kita sumpah seranoh, anak kita dengar, maka sumpah seranoh lah yang akan keluar daripada mulut anak-anak kita. Begitulah Allah ajar kepada Adam satu persatu. Thumma aradhum, tiba masanya Allah nak uji balik malaikat. Wahai malaikat, nah, aku telah ajar Adam satu persatu tentang perkara-perkara ini. Aku nak tanya kamu, thumma aradhum 'alal malaika. Maka Allah test pada malaikat. Malaikat ni gapo maksud dia? Ni gapo maksud ni gapo, ni gapo. Malaikat giling kepala tak tahu gapo. Allah kata, inni a'lamu ma la ta'lamu. Ni buktinya aku lebih tahu gapo daripada kamu tak tahu. Summa aradahum 'alal malaik faqala ambin asma in kuntum shadiqin. Sekiranya betul mu ni hebat malaikat, mu cerita satu-satu ni gapo. Malaikat giling kepala tak tahu.
Allah tanya Adam ni gapo? Adam jawab satu persatu. Maka sujud malaikat. Qalu subhanaka in, dia kata qalu innalam qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Innaka antal azizul hakim. Maka sujud malaikat, ya Allah, kami minta ampun ya Allah, sesungguhnya kamu lebih tahu gapo yang kami tak tahu ya Allah. Maknanya jelas di sini kebimbangan para malaikat telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak akan hantar manusia di atas muka bumi dengan sebegitu saja tanpa ditunjuk arah, tunjuk cara, tunjuk bagaimana selesaikan satu masalah. Nanti kita sebut depan bagaimana Allah kata sesungguhnya manusia ini kalau mereka beriman, mereka jauh lebih hebat daripada malaikat. Sebab malaikat ni kerja dia beribadat daripada Allah setiap masa, tidak ada nafsu, dia ada iman dalam jiwa dia. Sedangkan manusia ini dia ada nafsu dan ada juga ada iman. Mana manusia dapat mengawal nafsu, maka mereka lebih jauh, lebih hebat daripada malaikat. Yang hanya ada iman, patutlah kerja mereka ni taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dikasihi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tibalah masanya. Allah Subhanahu wa taala mula-mula baru istihar. Dan ketika itu jasad Nabi Adam AS belum ditiupkan roh. Maka Allah tunjuk, wahai malaikat, inilah nama dia Adam, yang mana akan jadi khalifah di atas muka bumi pada masa akan datang. Nah, maka malaikat tengok dan menzahirkan perasaan bimbang je kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tu Adam tak hidup lagi ketika tu. Masa Allah istihar tu, dia hanya bujur kaku. Sebenarnya proses yang saya cerita, manusia dijadikan dengan 5 bentuk, 5 proses daripada tanah sehinggalah tanah yang dibakar. Tibalah masanya lamma aradallahu bathal hayah fi jasadi Adam musawwar nafakha fihi ruh fasara makhluqa hayya. Selepas diistihar pada malaikat dan malaikat pun tabik dah. Dia kata memang Allah lebih hebat dan dia lebih mengetahui segala-galanya. Maka tibalah Allah Subhanahu wa taala, idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin fa idza sawaituhu. Wahai malaikat berkata, wahai malaikat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala nak jadikan manusia daripada tanah. Fa idza sawaituhu, apabila selesai kejadiannya, wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Surah Sad ayat 71-72. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah cerita kepada malaikat nak jadikan manusia daripada tanah, dan ketika itu manusia pun telah diciptakan, cuma tidak ada roh ketika itu. Fa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka Allah tiupkan roh. Bagaimana cara dia tiup tidak ada di cerita hadis. Jangan kita cuba nak imagine Allah tiup mulut lagu tu ke, tak ada. Sebab benda-benda yang gaib, jangan kita cuba nak imagine, melainkan benda itu dicerita oleh Allah sendiri ataupun dicerita dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti banyak depan nanti hak cerita-cerita mak kita, ayah kita cerita tu dia imagine dengan kepala seolah-olah mak ayah kita pernah masuk dalam syurga. Tak boleh. Benda-benda yang berkaitan dengan akidah, kalau hadis cerita, Al-Quran cerita, okey. Kalau dia tak cerita lebih daripada itu, jangan cuba-cuba kita nak buat cerita. Jadi maknanya, apabila Allah tiup sahaja roh masuk ke tubuh Adam AS, faqa'u lahu sajidin, maka mereka duduk dalam keadaan sujud. Nanti kita cerita sebab apa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam AS. Tuan-tuan yang dikasihi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qad akhbarana Allahu ruh allati ja'alaha fi Adam wa fi dzurriyyatihi min ba'di sirran min asrarihi yastahilu 'ala al-bashar mimma taqaddama ilmuhum ma'rifatu haqiqatiha aw idrak sirraha wa kanhiha fahum la ya'rifu illa madhharaha wa atharaha. Apabila Allah Subhanahu wa taala sebut tiup roh masuk ke tubuh Adam AS, tidak ada nas, tidak ada dalil bagaimana cara yang Allah Subhanahu wa taala tiup. Cuma Allah kata Allah masukkan roh ke jasad Nabi Adam tanpa mencerita keadaan bagaimana Allah Subhanahu wa taala tiupkan roh tersebut. Bersesuaian dengan dalam keadaan al-hadis al-Quran surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala sebut wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Apabila mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang roh ni gapo, qulir ruh min amri rabbi, katakanlah kepada mereka roh ni kerja Tuhan aku tak tahu gapo. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, tidak Allah berikan ilmu kepada kamu wahai manusia illa qalila,
melainkan sedikit saja. Antara kita dengar banyak Allah cerita apa sahaja di dalam Al-Quran, tapi antara ilmu yang Allah Subhanahu wa taala sebut secara jelas, yang mana Allah tidak akan cerita benda tersebut, adalah berkaitan dengan roh. Sebab itulah roh ini, kalau kita tengok dah banyak dalam kitab-kitab, tidak ada perbahasan ulama secara detail, sebab Allah dah warning siap-siap, jangan cuba tanya benda-benda yang Allah tak cerita. Nah, sebab itulah kita ni kadang-kadang jangan jadikan akal fikiran kita segala-galanya untuk kita beriman kepada Allah. Kadang-kadang ada benda yang Allah tak cerita, itu ujian bagi kita untuk kita yakin bahawa kerja kita ni taat pada perintah Allah. Jangan cuba tanya lebih-lebih. Nah, tak payah banyak-banyak tuan-tuan. Sampai kali ni tidak ada ilmu yang dapat orang rungkaikan kenapa solat subuhnya 2 rakaat, kenapa zuhurnya 4, kenapa isyaknya 4, kenapa maghribnya 3. Cuba cari dalam kitab, ada ulama kata maghrib 3 rakaat sebab dia apa, subuh 2 rakaat sebab dia apa, tidak akan jumpa. Nah, itu benda yang simple yang kita buat tiap-tiap hari, maka kerja kita taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, lamma khalaqallahu Adam wa nafakha fihi ar-ruh atasa faqala alhamdulillah fahamadallahu bi idnihi faqala rahu rabbi yarhamukallahu ya Adam. Yang ni ada masa kecil-kecil mak kita cerita, ayah kita cerita. Apabila Nabi Adam AS ditiupkan masuk roh, maka bergeraklah Nabi Adam AS. Antara perbuatan, antara tindak balas yang pertama yang dilakukan oleh Adam AS adalah bersin. Bersin, acum. Kita biasa dengar dah. Rupa-rupanya ada hadis. Hadis ni pula satu diriwayatkan Imam Tirmizi, dan hadis ini hadis sahih. Apabila Nabi Adam dia kata ditiupkan roh masuk dalam jasad, atasa, maka ketika itu Nabi Adam bersin. Maka spontan Nabi Adam kata faqala alhamdulillah. Lepas tu kita bersin, disunatkan kita kata alhamdulillah. Sebabnya orang yang pertama yang buat tindakan tersebut adalah datuk kita Adam AS. Bersin. Fahamdallah biiznihi, segala puji bagi Allah, dengan izinnya lah roh aku ni masuk ke jasadku. Katanya Nabi Adam AS. Faqala lahu rabbuh, maka Tuhannya jawab, iaitu Allah jawab, dia kata yarhamukallah ya Adam, moga-moga kamu dirahmati oleh Allah wahai Adam. Maknanya betul dah kita buat selama ni, apabila kita bersing acum alhamdulillah, maka orang yang di hadapan kita itu akan menjawab yarhamukallah. Kita pun jawab balik yahdina wa yahdikumullah. Itulah hadis yang lain. Nah, rupa-rupanya perbuatan yang kita lakukan itu ada nasnya, ada dalilnya. Dapat ilmu kita pagi ni untuk yang bersin tadi. Nah, okey. Kemudian timbullah persoalannya secara detail, apabila ditiupkan roh, maka tanyalah lagi, bilakah sebenarnya, waktu bilakah, hari gapakah Nabi Adam ini ditiupkan roh? Banyak hadis-hadis tentang perkara ini. Wa qad kana khalqu Adam bermakna roh yaumil Jumaah. Banyak dalil-dalil yang menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala jadikan Adam, iaitu meniupkan roh masuk ke jasad Adam ini adalah pada hari Jumaat. Sebab itulah hari Jumaat ni Nabi sebut banyak dalil-dalil tentang kehebatan amalan-amalan, peristiwa-peristiwa yang telah dan bakal berlaku adalah pada hari mulia, iaitu hari Jumaat. Sebagaimana ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dalam hadis Abu Hurairah mengatakan bahawa wa khalaqa Adam ba'da al-'asri min yaumil Jumaah. Allah Subhanahu wa taala jadikan Adam ini selepas pada hari Jumaat. Pada hari asar, pada hari Jumaat. Dia kata fi akhil khalq, dan pada hari tersebut jugalah Allah Subhanahu wa taala akan ciptakan manusia yang terakhir, makhluk yang terakhir. Fi akhir sa'ah min sa'atil Jumaah, dia kata min sa'atil Jumaah, dan Jumaat dia kata hari kiamat ini tidak akan berlaku melainkan pada hari Jumaat. Hadis yang lain dia kata khairu yaumit tala'at fi syamsi yaumul Jumaah. Hari yang terbaik sekali di dalam dunia ini
ialah pada hari terbitnya matahari pada hari Jumaat. Fi akhir sa'ah min sa'atul Jumaat. Mungkin nak ingat bahawa kiamatnya tidak akan berlaku melainkan pada hari Jumaat. Fi ma bainal asri ila lail. Dia akan berlaku di antara pada waktu asar sehingga pada waktu malam. Ini detail ni. Hadis ni, kesemuanya hadis ini adalah hadis yang sahih. Dalam hadis yang lain dia sebut pula, dia kata khairu yawmin tala'a fi syamsi yaumul Jumaat. Hari yang terbaik adalah hari yang mana terbitnya matahari pada hari Jumaat. Fi akhir sa'ah, dia kata pada hari tersebut dijadikan Adam alaihissalam, wa fihi adkhilal jannah. Pada hari tersebut jugalah Allah masukkan Adam alaihissalam di dalam syurga, wa fihi akhraja minha. Mungkin ingat pada hari tersebut jugalah Nabi Adam alaihissalam dan isterinya Hawa dikeluarkan daripada syurga. Dan hadis yang terakhir daripada hadis yang lain juga, khairu yawmin tala'a fi syamsi yaumul Jumaat, hari yang terbaik adalah hari Jumaat, terbitnya matahari hari tersebut. Fihi khulqa Adam, pada hari tersebut dah diciptakan Adam. Wa fihi uhbit, pada hari tersebutlah dia dikeluarkan daripada syurga. Wa fihi taiba alaihi, pada hari tersebut jugalah taubat Nabi Adam alaihissalam telah diterima oleh Allah. Wa fihi mata, pada hari tersebut jugalah baginda telah meninggal dunia atau wafat. Dan pada hari tersebutlah taqumus sa'at, berlakunya pada hari kiamat. Dia banyak dalil-dalil yang menceritakan kepada kita tentang kehebatan hari Jumaat. Wa tadullul hadis sabiqah, dan hadis-hadis yang sebelum ini ala anna Allah khalaqa Adam wa nafakha fihi ruhi, yang mana Allah telah ciptakan Nabi Adam pada hari tersebutlah roh ditiup dalam jasadnya, dan tidak berlaku pada hari kiamat melainkan pada hari Jumaat, iaitu di antara waktu maghrib dengan waktu asar hingga waktu maghrib. Malam yang disebut pada hadis tersebut ialah di antara lepas asar sehinggalah waktu maghrib. Dia kata pada asar pada hari Jumaat sehinggalah masuk waktu maghrib. Tersebut dah banyak kali dahulu. Nah, sebab apa? Apabila ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, di manakah doa yang terbaik untuk kami doa ya Allah? Maka Nabi kata, tempat doa yang terbaik untuk kamu doa ialah pada hari Jumaat. Yang mana pada hari Jumaat itu, dalam hadis mengatakan bahawa Allah telah membahagikan hari Jumaat itu kepada 12 bahagian. Dan di dalam 12 bahagian, di antara tempat doa yang terbaik, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan tolak sekiranya kita berdoa pada saat itu, maka Nabi kata bila, iaitulah lepas asar pada hari Jumaat sehingga masuk waktu maghrib. Dan tempat yang terbaik daripada antara yang terbaik, sekitar di antara setengah jam 30 minit sebelum masuk maghrib pada hari Jumaat. Sebab itulah kalau kita nak kira seseorang itu, pada kita nak kira hari ni hari apa, maknanya maghrib itu menentukan kedudukan hari. Kalaulah kita katakanlah seseorang itu meninggal pada hari Jumaat sebelum masuk waktu maghrib, maka dia dikira sebagai meninggal pada hari Jumaat. Tapi masuk dah maghrib pada hari Jumaat, maka dia telah dianggap masuk pada hari Sabtu. Ini antara banyak dalil-dalil yang menceritakan tentang makna keciptaan Nabi Adam alaihissalam dan hari dan kelebihan yang berlaku pada hari Jumaat. Tentunya dikasihi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hay'atu Adam allati khalaqahu Allah 'alaiha. Bagaimana keadaan Nabi Adam alaihissalam ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan baginda? Faqad rawa al-Bukhari wal Muslim, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khalaqa Adam ala suratihi. Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Adam tu ada seperti mana muka kita sekarang. Dan sebab apa ada setengah orang mempertikaikan muka Nabi Adam sebelum dihalau keluar daripada syurga, mukanya lagu lain. Tak ada. Allah dah kata jelas bahawa bagaimana keadaan rupa Nabi Adam semasa di dalam syurga, begitulah mukanya apabila disuruh keluar daripada syurga. Tidak ada perbezaan pun muka Nabi Adam alaihissalam sedikit pun. Wa tawluhu sittuna zira'a. Cuma tinggi dianya sebanyak 60 hasta. Kalau 60 hasta, saya kira lebih kurang 22 saf
masjid ni. Panjang dia. Lebih kurang daripada saf sini sampai ke pintu sana. Lebih kurang panjang dia. Jadi saya tak bersetuju buku ni. Buku ni dia kata panjang Nabi Adam ni adalah sebanyak 60 kaki bersamaan dengan 40 meter. Dia kata, mana-mana saya tengok kira balik kalkulator dia balik, sebab buku ni orang-orang zaman ni mungkin ada kiraan sendiri. Jadi saya kira balik dengan kalkulator, tengok balik, maknanya hadis mengatakan panjang Nabi Adam 60 hasta, maknanya saya kira lebih kurang dengan 22 saf. Sebab satu saf kita ni sama dengan 4 kaki. Dan dia kata satu hasta sama dengan 45 cm, 60 hasta sama dengan kali dengan 45. Jadi jarak dia lebih kurang 27 meter sama dengan 88 kaki. Sebab satu saf kita ni 4 kaki. Satu kaki tempat pijak, 3 kaki tempat sujud. Nah, jadi kalulah satu saf ni sama dengan 4 kaki, kalilah dengan 4 berapa? Lebih kurang sampai ke ujung sana. 22 saf di ujung sana. Itu panjang Nabi Adam AS. Izhab fasallamaha ala ha'ul nafar wa hum nafaru minal malaika julus fastami' ma yuhayyunaka fa intahayit tahaituka wa tahayyatu zuriyatak. Maka Nabi Adam alaihissalam ciptakan Nabi Adam, Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Adam dalam surah bentuk sebagaimana sekarang ini, dan panjang Nabi Adam adalah sebanyak 70 hasta bersamaan dengan 88 kaki bersamaan 22 saf. Maka summa qala, apabila Allah Subhanahu wa taala tiup saja roh masuk ke Nabi Adam, ketika tu Nabi Adam pun bersing. Dia pun bangun tengok atas bawah sebagai orang kata ajib, dalam keadaan kepelikan. Ketika itu pelik. Maka summa qala, maka Allah kata kepada Adam alaihissalam, idhhab wahai Adam fasallam ala ulaikan nafar wa hum nafaru minal malaika fal yani julus. Wahai Adam, munafak dah siapa-siapa tu? Itulah para malaikat aku, pergi jumpa dengan mereka, bagilah salam kepada mereka. Allah kata begitu kepada Nabi Adam AS. Fastami' ma yuhayyunaka, maka ketika itu Nabi Adam AS pergi kepada mereka, Assalamualaikum, katanya Nabi Adam AS kepada mereka, faqalu wa alaikumussalam wa rahmatullahi fazaduhu rahmatullah. Apabila Nabi Adam bagi salam kepada malaikat dengan hanya ringkas Assalamualaikum, tetapi malaikat telah menjawab lebih daripada itu, Waalaikumsalam warahmatullah. Rupa-rupanya benda ini ada di dalam hadis yang sahih tentang perkara ini. Sebab itulah apabila kita ni orang kita terima salam daripada orang Assalamualaikum, maka disunatkan bagi kita menjawab lebih daripada apa yang diberi kepada kita. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullah, Waalaikumsalam warahmatullah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pertama di ujung sikit lagi, wa maghfiratu wa ridwan. Ini antara yang telah diajar, bahkan kaedah dialog yang dilakukan oleh Adam alaihissalam ini atau dilakukan oleh kita ini sememangnya dialog yang telah diajar oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat ketika mereka jumpa dengan malaikat alaihissalam. Tuan-tuan yang dikasihi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, sikit lagi dah kita akan berhenti sebelum pukul 7. Orang lain duk nampak muka pasar dah sekarang sikit lagi. Sampailah kita cerita kepada apabila Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ba'dama khalaqallah, tadi saya sebut apabila Allah Subhanahu wa taala maklum kepada malaikat dia nak ciptakan manusia di atas muka bumi ni, ketika itu Nabi Adam alaihissalam dalam keadaan terhidup, roh belum ditiup. Allah maklum inilah khalifah yang aku nak buat di atas muka dunia nanti. Adam ketika itu masih dalam keadaan kaku, mati dan tidak ditiupkan roh oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila Allah Subhanahu wa taala perintah kepada malaikat untuk sujud kepada Adam alaihissalam, sebenarnya ketika itu Adam alaihissalam telah pun hidup dan ditiupkan roh sebagaimana saya cerita pada awal tadi, dia bersing dan bagi salam kepada para malaikat. Ba'dama khalaqallahu Adam wa nafakha fihi min ruhi, dia kata amaral malaikata an yasjudu lahu fanafidhu amra wa sajadu. Apabila Allah Subhanahu wa taala tiupkan roh masuk ke jasad Nabi Adam, dengan serta-merta Allah Subhanahu wa taala perintah amaral malaika, maka Allah perintah pada malaikat, dia kata an yasjudu lahu, wahai malaikat
sujudlah kamu kepada Adam alaihissalam, fanafidhul amra, tanpa sangkal walaupun sedikit, tanpa bantah, fasajadu wasajadu, mereka tu sujud kepada Adam alaihissalam. Sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran, dia kata wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Apabila Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, sujudlah kamu kepada Adam alaihissalam, maka mereka bersujud kepada Adam tanpa bantah walaupun sedikit, illa iblis, melainkan iblis. Mereka ini engkar pada perintah Allah, sebab mereka ni adalah sifat mereka adalah takabur. Mana mereka merendah-rendahkan ciptaan Nabi Adam daripada tanah, mereka diciptakan daripada api, maka api tidak akan boleh sujud kepada tanah. Mereka menganggap begitu. Nah, jadi sebab itulah kalau tanya pula bagaimana cara malaikat sujud? Banyak dalil-dalil yang mana mengatakan bahawa malaikat sujud kepada Adam alaihissalam ketika itu sebagaimana kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dalam solat. Sujud. Man duduk dalam keadaan muka kita rapat ke lantai. Cuma yang membezakan sujud kita kepada sujud malaikat kepada Adam dengan sujud kepada Allah. Sujud kepada Allah itu adalah ta'abbud, maknanya mereka ni beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sujud mereka kepada Adam adalah ihtiram, kerana kemuliaan, bukan kerana beribadat sebagaimana ibadat kepada Allah. Sebab tu dah kita jangan cuba takwil, maknanya malaikat ni sujud kepada Adam ni lain angguk kepala ke? Tak ada. Tidak ada mengatakan begitu. Sifat sujud yang disebut Al-Quran sifatnya mutlak. Maknanya sujud mereka seperti sujud solat kita, cuma matlamatnya berbeza. Sujud pada Allah kerana ta'abbud, kerana takut, kerana ibadat pada Allah. Tapi sujud kepada Adam kerana menghormati, memuliakan Adam disebabkan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setakat itu saja kita berhenti pada pagi ini. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang ini kelemahan-kelemahan. Insya-Allah pada masa akan datang kita akan cerita bagaimana sujudnya Adam, bagaimana iblis mula berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala untuk minta umurnya dipanjangkan. Sikit saya tambah. Mungkin orang kata syaitan ni saya berbetulkan persepsi. Mana orang kata syaitan ini akan hidup sehinggalah pada hari kiamat. Jawapan itu tak betul. Sebab tidak dinyatakan dalam Al-Quran. Cuma Tuhan kata, aku akan panjangkan umur kamu dan akan cabut nama umur kamu pada masa tertentu. Tuhan tak pernah kata sehingga hari kiamat. Tak ada. Tuhan tak kata. Dalam Al-Quran jelas menyebutkan minal munzarin. Kamu, aku akan tunggu kamu. Tapi iblis minta kepada Allah, ya Allah, mempanjangkan umur aku sehingga hari kiamat. Tapi Tuhan tak peduli dengan permintaan. Cuma Tuhan kata, aku akan panjangkan umur kamu dan aku kecabut nyawa kamu apabila tibanya masanya. Tidak disebut bila tempohnya. Nah, itu persepsi yang perlu kita perbetulkan balik, sebab perkara itu jelas disebut di dalam Al-Quran. Allahu a'lam bissawab. Apa yang baik daripada Allah, apa yang kurang daripada kelemahan saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muallimal Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhim Sulaiman fahimna, fafahamnaha Sulaiman, wa kullan ataina hukma wa ilma, wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Ya Rabb Sulaiman, ya Rabb Ibrahim, Musa wa Isa, ya Rabb Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhrijna min dhulumatil jahli wa nisyan bi rahmatika ya rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya rahimin. Allahumma nawwirna bi nuri ilmik wa ab'ina nisyan bi rahmatika ya rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabi wal mursalin bi rahmatika ya rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana fi khusr illa salihan wa tawassaw bil hasbi sam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.